Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya akan membentangkan projek kumpulan saya yang berkaitan dengan Indoor Air Quality Contaminants. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya dan rakan kumpulan saya. Saya Aida Sahira binti Nur Muhammad dan seterusnya ialah Abdul Latif bin Muhammad Salihuddin. Dan yang terakhir sekali ialah Jocelyn John. Lokasi projek yang telah kami jalankan adalah di rumah saya, iaitu di Pontian, Johor. Dan di sebelahnya adalah plan rumah saya yang akan menunjukkan di mana sumber-sumber IAQ, Indoor Air Quality itu berada. Seterusnya ialah isi kandungan yang terdapat di dalam video kami. Yang pertama ialah IAQ contaminants, yang kedua ialah sumber pencemaran, yang ketiga ialah sumber IAQ dan yang terakhir sekali yang keempat ialah kesan dan cadangan. Seterusnya ialah apakah itu Indoor Air Quality? Indoor Air Quality ialah kualiti udara di dalam dan di sekitar bangunan dan struktur, terutama yang berkaitan dengan kesihatan dan keselesaan penghuni bangunan menurut US EPA. Kualiti udara dalaman yang boleh diterima ialah udara yang tidak mempunyai pencemaran udara yang berbahaya, dan majoriti 80% dan lebih orang akan merasa selesa dan puas dengannya mengikut standard 62.1. Seterusnya ialah sumber-sumber pencemaran. Terdapat dua bahagian. Yang pertama, biological pollutant dan yang kedua ialah chemical pollutant. Untuk biological pollutant, ianya merangkumi bakteria, mold, mildew, virus, annabelle dander and salive, house dust, mite, cockroach and pollen. Dan terdapat protein yang terdapat dalam air kencing tikus adalah alergen yang kuat kerana apabila ia kering, ia akan menjadi udara. Seterusnya, chemical pollutant. Sebilangan besar bahan kimia yang mencemarkan alam sekitar adalah buatan manusia. Disebabkan oleh itu, pelbagai aktiviti di mana bahan kimia beracun digunakan untuk pelbagai tujuan. Seterusnya ialah sumber IAQ, biological contaminants. Yang pertama ialah haiwan peliharaan, kucing. Yang kedua ialah debu. Dan yang ketiga ialah perabot fabrik. Dan yang terakhir sekali ialah perabot kayu. Sumber IAQ yang seterusnya ialah chemical contaminants. Yang pertama ialah deterjen. Yang kedua produk penjagaan diri. Yang ketiga ialah gas masakan dan yang terakhir sekali ialah spray aerosol. Sekian sahaja daripada saya. Jocelyn John akan menyambung video pembentangan projek kami. Hai, nama saya Jocelyn John dan saya akan meneruskan pembentangan dengan kesan dan juga rekomendasi bahagian biological containment. Sumber biological yang pertama ialah haiwan peliharaan, di mana haiwan peliharaan ni dia akan memberikan kesan seperti batuk, demam, mata berair, dan yang lebih parah lagi dia boleh membawa kepada penyakit asma. Dan untuk rekomendasi untuk haiwan peliharaan ni ialah kita boleh memasang lampu UV light di dalam rumah, sebab lampu UV light ni akan membantu mengurangkan membiarkan bakteria sebelum ia pergi ke seluruh rumah. So kita boleh pakai lampu UV light. Dan juga kita boleh menjaga kelembapan rumah. Kelembapan rumah itu sangat penting sebab semakin tinggi kelembapan rumah, semakin sempurna tempat pembiakan bakteria. Sumber yang seterusnya ialah habuk, di mana habuk ni dia mempunyai akan memberikan kesan seperti hidung berair, bersin, sesak nafas dan juga gatal. Dan untuk rekomendasi dia ialah kita digalakkan untuk menggunakan vacuum dan juga penggunaan bahan kimia yang dipanggil acarida yang boleh merupakan bahan kimia untuk pembersihan habuk. Sumber seterusnya ialah
perabot kayu, di mana perabot kayu ni dia akan memberikan kesan kepada kita, contohnya seperti batuk, kulit ruam dan juga mata berair. So rekomendasi untuk perabot kayu ni, kalau kita nak beli perabot baru yang dibuat pada kayu, kita digalakkan untuk bertanya tentang kandungan formalin, sebab semakin kurang kandungan formalin dalam perabot kayu tu semakin bagus untuk persekitaran dalam rumah. Sumber bajikan yang terakhir sekali ialah fabric furniture, di mana fabric furniture ni dia mempunyai kesan jangka pendek seperti mata berair, bersin, batuk dan juga gatal. Dan untuk jangka panjang dia seperti pening, demam dan juga asma. Dan untuk rekomendasi untuk fabric furniture ni, kita boleh mencari perabot yang mempunyai certification GOC yang rendah dan juga mengutamakan penggunaan fabrik yang organik. Okey, sekian saja daripada saya berkenaan dengan biological containment, dan saya akan paskan kepada rakan saya untuk menceritakan tentang chemical containment. Hi, my name is Abdul bin Muhammad Sarujin, and I will continue the presentation for the next source of contaminant that affects indoor air quality, IAQ, from a chemical pollutant. I will discuss about the effects and the recommendations. First, we have detergents. It contains nonyl phenol X-oxalates. It can cause kidney and liver damage, hormone problems, disrupted growth and metabolism, and worst case, cancer. For the recommendation, can look for a fragrance-free detergents or naturally scents laundry product. Okay, next we have personal care products. The product actually can contain a mixture of hundreds of chemicals which can react with ozone in surrounding air to form a dangerous secondary pollutants, including formaldehyde. A skin application or perfume may cause a contact dermatitis or skin irritation. Okay, for the recommendation, we should try to buy organic products, organic perfume that are typically cruelty free, without synthetic chemicals, and gluten free. Okay, other than that is cooking gas. Natural gas and propane stove may release carbon monoxide. It can cause dizziness, confusion, and nausea. Okay, for the recommendation, do prefer using the range hood to extract all the gases toward outside of our house, and ventilate the kitchen to open airflow using a ceiling fans, while opening all the feature windows and doors. Lastly, we have the aerosol spray. It can cause people sick or trigger allergy and asthma attack. Inhaling the gases can cause mood swings, aggressive behavior, hallucinations, vomiting, and also blackout. For the recommendations, just use natural remedies or ingredients in your house, such as apple cider vinegar, lemongrass, ground coffee, peppercorns, to repel all these insects. And just open your windows to improve the air circulations and to freshen the indoor air. Sekian saja pembentangan daripada grup kami. Terima kasih.